رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi insyaAllah saya bagi pihak surau mengucapkan lebih banyak terima kasih kepada yang kepada Ustaz Azhar Idrus kerana meluangkan masa untuk menyampaikan kuliah Quran yang amat kita tak dengar di surau kita ni, insyaAllah. Jadi saya jemputlah kaum muslimin yang ada di bawah untuk naik ke surau, dan ada tempat kosong lagi atas surau ni. Jangan tak boleh buat apa-apa lah, jalurkan anda sikit ya di atas surau ni. Anda pakai masa. InsyaAllah pada yang ada kemusykilan agama boleh tulis lagi atas kertas dan disuruhkan atas ke meja Ustaz, insyaAllah. Jadi untuk insyaAllah hari ini kita dipanggil untuk surah Al-Hikmah bagi menjalankan aktiviti dan pembangunan di surah Al-Hikmah, insyaAllah. Jadi bagi yang tidak melengahkan masa, ini dipersilakan yang bahagia Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus untuk menyampaikan kuliah Quran, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, habibina maulana wa qudwatina wa uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, yang kita muliakan saudara pengurusi majlis kita yang baru saja memberikan ucapan haluan. Seterusnya yang kita muliakan seluruh saf kepimpinan, ahli jawatan kuasa surau Al-Hikmah pada ini, para imam, para bilal, hadirin hadirat, muslimin muslimat sekalian. Kita panjatkan syukur kepada Allah Ta'ala dengan limpah dan kurnia kita dapat berkumpul pada pagi ini dalam majlis ilmu, yang ini kuliah duha. Mudah-mudahan diberkati, mudah-mudahan dirahmati. Semoga apa yang kita buat ini dikira amal soleh yang akan memberi kebaikan kepada diri kita hidup dalam dunia ini dan menjadi saham akhirat yang menguntungkan kita pada hari kita dibawa bertemu dengan Allah di yaumul mahsyar nanti, insya-Allah. Siapa ada soalan atau segera unjuk. Mari atas sendiri buat apa? Di dalam Al-Quranul Karim pada penghujung surah Al-Kahfi, Allah SWT berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Sadaqallahul azim. Maksudnya, barang siapa yang mengharap bertemu akan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh dan dia tidak mensekutukan Allah pada amalnya itu seorang jua pun. Hari Jumaat kita afdal membaca surah Al-Kahfi. Kalau kita baca surah lain, sunat dapat pahala. Kalau kita baca surah Al-Kahfi, afdal, makna lebih banyak pahala. Kena faham gitulah. Kita jumpa duana-duana pun kalau ada sebut hadis kata, siapa baca surah ini pada hari Jumaat, contoh, kita pun baca hari lain, boleh. Kena faham tu dulu. Dia sebut situ man qara'a suratal kahfi dalam hadis. Fi yaumil Jumaah. Ada jelas situ tak? Nabi kata siapa yang baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat. Ada sebut tak hari? Ada sebut tak? Kita pun baca hari lain. Nak faham tu. Baru jadi tidak peling. Mari patua aku ana pun tak pakai ada hak ni betul. Mana ulama kata kalau sebut hari Jumaat, kita pergi baca hari lain, faham tak ke? Hukumnya boleh. Dan kalau kita baca hari Jumaat macam dalam hadis, hukumnya afdal, lebih baik. Bukan hari lain tak pakai. Hari lain boleh. Hari yang sebut dalam hadis Jumaat, kita buat ikut sama dalam hadis, lebih baik,
afdal ni maknanya gandaan pahala. Sebab ada orang duk faham kalau Nabi sebut hari Jumaat, kita baca hari lain tak boleh. Hai tak betul. Sebab Quran ini ada dua perintah. Pertama, perintah yang umum, tak sebut masa. Nabi sebut ikra'ul Quran, bacalah kamu semua akan Quran. Nah, tak ada sebut bila, pagi, petang, siang, malam, raya ke malam raya ke. Nah, tak ada sebut ikra'ul Quran, bacalah Quran. Ada hadis Nabi sebut hari macam tadi. Barang siapa baca surah Al-Kahfi hari Jumaat. Surah Yasin ada hadis tak? Suruh baca hari malam Jumaat ada. Cuma hadis yang paling kuat sanadnya ialah baca surah Al-Kahfi. Adapun baca surah Yasin pada malam Jumaat, hadisnya tidak sekuat hadis baca surah Al-Kahfi. Jadi siapa nak baca surah apa pun hari Jumaat, dapat pahala belaka. Kalau tadi kita kata, kalau Nabi suruh baca hari Jumaat, kita pergi baca hari lain. Kita pergi baca hari Sabtu, atau Ahad, atau Isnin, atau Selasa, atau Rabu, atau Khamis. Faham lagi? Maka hukumnya boleh. Dah boleh tu makna dia boleh pahala tak? Sunat. Bapa pula boleh pahala. Bapa pergi kata sunat. Dah baca Quran ke baca surat khabar? Baca Quran ni boleh tak pahala? Faham tak lagi? Boleh pahala. Jadi pada hari ini kita baca surah Al-Kahfi. Penghujung surah Al-Kahfi, Allah sebut barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia melakukan amal yang soleh, yang baik, dan dia tidak mensekutukan Allah dalam beramal seseorang juga pun. Baik. Maknanya orang yang beramal soleh, dia ikhlas, maka mereka ini akan bertemu Allah, gitu. Orang yang tidak ikhlas tak bertemu Allah, salah. Lepas tu jangan tengok terjemahan Quran, kita kata kita reti dah hukum. Kena serah kepada ahli dia. Kalau dalam bab Quran, kita kena tengok kitab-kitab apa. Kitab tafsir ya. Jangan tengok kitab lain. Faham? Kalau kita ada masalah kerja sekolah tak faham tentang matematik, kita kena tanya cikgu matematik ke ilmu alam. Faham tak lagi? Kita tak. Tak betul. Ngarut ngabang kali lain. Tak faham. Ni masalah benda ni nak tanya ni ayat Quran. Masalah ayat Quran kita kena rajak ulama tafsir, biasa disebut mufassirin, ulama tafsir, bukan ustaz yang tafsir Quran dalam Facebook. Tu bukan ulama tafsir. Biar faham. Ulama tafsir Imam Ibnu Katsir, Ibnu Abbas, Imam Al-Qurtubi, Imam Fakhrul Razi, Imam Ibnu Jari At-Tabari, tu ulama tafsir. Kena tengok benda dia kata. Bila kita tak faham ni, kita pergi buang hak pakar ulama tafsir ni kata tak pakai, kita pakai hak ustaz tafsir dalam Facebook. Kata salah tafsir ni. Tengok diri ustaz tu tafsir dalam Facebook. Saya sedang sih malam. Tahu dah hak ni Imam Ibnu Katsir kata lain. Tu hak tak sekira hak ulat tu, hak ni ustaz kita ni ada ni. Pula dah. Jadi rosak habis. Bunuh jahanam habis. Faham tak lagi? Kita nak sulang lengang, kita panggil tukang paik. Nak tikar leher, panggil tukang seming. Kena ke tak? Dah mak nak suruh, dia panggil wanda, Pak Mak Mozek. Mak nak tikar leher. Kata mak gila ke mana? Ini masalah. Umat sekarang sudah gila habis. Benda hak masalah ayat Quran, dia ikut orang lain, hak mengarut tak tahu benda. Tak ada autoriti, tak ada apa-apa. Jadi gini, bukan makna orang yang tidak ikhlas tak boleh jumpa Allah. Semua bertemu dengan Allah. Ayatnya inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita ni Allah jadi.
Faham? Bukan mak kita jadi. Tak? Kalau mak kita yang jadi kita, muka bujur sirih belaka lah. Ni ada bulak macam pinggang, ada pak semegi. Allah tu kan buat. Maksudnya, siapa yang nak di akhirat nanti, ketika orang ramai dihimpunkan di padang mahsyar, Allah redha dia. Allah suka nak jumpa dia. Allah sayang ke dia. Itu maksudnya. Ada pun lain daripada itu, Allah jumpa kau, tapi Allah murka ke dia. Allah berpaling daripada dia. Allah tak memberi rahmat dan keampunan kepada dia. Kena faham baik. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang yarjun, yang mengharapkan pertemuan dengan Allah, maksud dalam keadaan Allah redha dan mereka pun redha, radhiyallahu anhum wa radu anhu, Allah Taala suka kepada mereka itu. Mereka itu suka dan redha dengan Allah. Maka kena amal soleh. Itu maksudnya. Kenapa kena beramal? Kerana 2 keping teket kita kena beli siap supaya tak kena api. Kalau sekeping teket masuk dalam api lagi. Apa dia teket? Teket tak boleh masuk neraka, 2 keping kena beli. Kalau nak tengok bola sekeping je. Nampak? Jangan PKK. Tapi kalau nak tengok, nak masuk, tak mau masuk neraka, kena ada 2 keping teket. Dan kalau nak masuk syurga, kena ada teket. Tu kena faham. Nak masuk syurga, dah. Apa tekadnya? Beriman. Beramal, tak payah tak apa. Sebab apa? Boleh masuk syurga. Mana gitu? Masuk neraka dulu, bakal lama habis masa, masuk syurga. Faham lagi? Kenapa? Dalam hadis kata, siapa yang ada iman di dalam hatinya akan dikeluarkan akhirnya dari neraka. Dah apa masuk neraka ada iman? Amal tak ada, teket sekeping. Faham lagi? Jadi kalau ada 2 keping, memang masuk syurga tu, tak masuk neraka. Kalau ada sekeping yang teket iman saja, kalau tak dapat keampunan Allah, neraka dulu, habis tepuh, baru masuk syurga. Apa masuk syurga? Dia masuk ahli neraka kan? Dia ada iman. Pelihara apa? Nabi sebut dalam hadis. Ahli neraka yang ada iman, walau sebesar zarah dalam hatinya, akan dikeluarkan dari neraka. Jadi nak masuk syurga, saja syarat beriman. Nak masuk, tak boleh masuk neraka, 2 syarat. Beriman dan amal soleh. Faham lagi? Amal ni bahasa Arab. Ayah dia buat benda, duduk beramal. Beramal buat kau ni, duduk koyok nyo. Koyok nyo tu beramal lah orang Arab panggil. Faham lagi? Cuma kita orang Melayu bila faham ke amal tu, duduk buat ibadat. Amal tu asal bahasa Arab bekerja. Mak dia buat benda dapur, nampak orang gegerkan dia, duduk beramal. Beramal orang ni dapur, duduk tumbuk belacang. Beramal belacang. Faham? Beramal tu bekerja, buat sesuatu benda tu beramal. Faham lagi? Batu orang yang bekerja, tukang kutik zakat, dia panggil benda amil. Amil ni dari fa'ilun, yang wazan fa'il, daripada kataan amalun. Jadi orang yang melakukan amal dipanggil fa'il, pelakunya. Kalau hurufnya amalun, amil, orang yang melakukan kerja, kerja zakat. Cuma amal ini ada 2. Amal yang amal dunia, amal akhirat. Hak bangsa dunia, hak bangsa akhirat. Maksud bangsa dunia ni perkara-perkara yang perkara itu ialah kaitannya adalah dunia. Kalau benda akhirat, perkara itu kaitannya ialah hal-hal akhirat. Tu je. Ni orang panggil amal dunia, amal akhirat. Batu ada mati syahid dunia, ada mati syahid akhirat. Mati syahid dunia apa dia? Tu orang mati perang. Perang Uhud, perang Badar, Mujahidin tu. Itu syahid dunia. Dalam dunia lagi mereka sudah menjadi saksi perjuangan mereka kerana Allah. Lagi.
Tak mandi, tak semayang. Perang di Palestin ke apa, tak kira lah. Syahid akhirat tu orang puang beranak. Mati beranak. Mati aksiden. Kemarin 7 orang mati. Naik Alza 10 orang. Belanggar dengan lori dia ni. Jalan Kelantan. Tengok hotel berita tengah malam. 10 orang naik Alza. Yang sombak ke mana tak tahu. 7 mati. Budak-budak ramai. Acur kereta. Lawang lori tiada. Mati kepik itu. Sodok di tiala tu. Ni catah di besi pula. Otobik perut, otobik otak. Mati syahid lah. Dalam hadis tak khabar mati aksiden. Mati tertindih. Tindih batu terbalik tiang apa semua. Bozar terbalik. Penyek orang. Mati tu sakit. Azab. Faham lagi? Dipanggil mati syahid. Syahid akhirat. Di dunia mandi, semayang, kapal tanang. Akhirat Allah beri pahala suku. Dengan sebab aku matikanmu. Sakit gini orang lain mati tak kata gitu. Mu lepas pecah muka, pecah otak, tubik perut. Mati lemah. Mati terbakar lah yang tubik. Anguh gitu lah. 2 beranak. Akhirat ada pahala besar untuk mereka. Timbang. Seriak dah boleh suti bukit, habis amal. Dah tu benda pula suti bukit ni. Tu kita tak buat itu. Mari dua mana pahala tu. Kamu mati lemah itu kan. Ni pahala dia. Itu syahid akhirat. Tetapi kena ingat, amal dunia boleh jadi dunia, boleh jadi akhirat. Amal akhirat boleh jadi akhirat, boleh jadi dunia. Innamal a'malu bin niyat. Faham? Amal dunia jadi akhirat. Beli kereta 300,000 Mercedes. BMW 5 siri baru. 340,000 full spec. Nak pergi surga. Nak pergi sejik. Jadi akhirat. Faham? Beli katil buruk tapi tak pergi sejik. Nak akut porong. Jadi dunia. Faham lagi? Jadi innamal a'malu binniyat. Dunia boleh jadi akhirat, tapi dunia yang tidak haram. Kena faham baik. Dunia yang haram tak boleh. Niat tikang nambah ekor nak pergi umrah. Tak jadi. Tak jadi. Tai ayam mubuh kering ke, mubuh memdagi mayonis ke, tak jadi. Hukumnya haram. Faham? Tak boleh makan. Dunia akhirat menjadi dunia. Ini paling nyaknya sekali. Semayang tak pakai gawar. Comel rokok sujud. Tak ni innamal a'malu binniyat. Faham? Semayang tak boleh pahala. Puasa tak boleh pahala. Haji lengah saja. Ni buat apa? Pasal niat. Dia kata sah betul, dia kata. Supaya ni buat hukum 13. Pakai serbang dah. Pakai minyak atom. Ada tamak ninah. Bacaannya sedap. Hak dalam pula. Antaranya mereka ini riak dengan amal. Nak tunjuk ke orang. Faham lagi? Jadi akhirat jadi dunia. Di Mekah nak suruh orang panggil haji. Bukan kerana nak menunaikan perintah Allah. Bukan nak mendamping diri dengan Allah. Nak balik ni orang panggil haji. Dah pergi 2 minggu nak pergi tu buat dah lah bus stand. Tukar dah haji. Faham tak lagi? Nampak? Dia lengah ni. Kena faham baik-baik. Jadi kita bukan nak ukur orang. Tak apa. Allah saja yang ya'lamu ma fi sudur. Allah saja yang tahu apa yang dalam hati. Kita nak baiki diri kita dulu. Dalam bab riak tak boleh pandai nak kata ke orang. Walaupun dia tulis dalam belakang jubah dia Persatuan Riak Padang Miding. Betul tentu riak. Faham lagi? Tu baju tulis baru. Tapi kita mudah dengan orang. Kalau barang zahir boleh hukum. Batal mayang tu. Batal. Babu betul batal. Dah ni rokok gitu laju ngak dak tak mani noh. Tu boleh kata. Tapi yang kata tu riak. Tak boleh. Kenapa? Kerana barang riak bukan barang luar. Barang dalam. Maka falyamal amalan salihah.
hendaklah kamu melakukan amal soleh. Faham? Kerana amal soleh tidak soleh, dia toleh. Apakah makna soleh? Makna baik. Baik mana? Baik di sisi Allah nombor satu. Apa baik di sisi Allah? Ibadah khususiyah. Ibadah umumiyah. Ibadah khusus. Sembahyang, puasa, zakat, haji. Ibadah yang umum. Macam-macam lah benda yang kita buat kerana Allah. Kita pergi jabat masuk kerja, kita pergi buka kedai masuk pergi kerja cari pitih. Walau boleh 4 juta sekalipun, tapi kerana Allah, kerana tuntutan mencari harta yang halal itu fardu, kerana nak beri nafkah kepada orang, kepada anak isteri kita yang wajib atas kita, dan kalau ada lebih, kita sedekah, kita infak pada jalan Allah. Faham? Walaupun dia jadi billionaire, hukumnya harus. Faham? Jangan tengok kaya miskin. Nak ukur orang. Oh, dia ni orang sombong ni. Bapa mu kata dia orang sombong? Dia rumah besar. Rumah besar bukan sombong. Rumah besar dia ada viti. Dia tak ada iwak kamu cek macam kamu kau. Faham tak ke? Tahu tak? Dia kata sombong, rumah besar. Bapa mu kata dia dah sombong. Tu kereta banyak. Itu bukan kereta banyak. Bukan sombong. Kereta banyak dia keperluan. Faham tak ke? Nak anak dia naik suku, dia naik suku. Kita ni tak pandai. Tak pandai tu nak ukur orang. Hak pandai tak ukur orang pula. Nak. Jadi ngarut dengan abang kita ni. Ngarut lepas tu lehuk lah dengan abang. Benda jadi. Tak. Barang buruk lah dengan abang ni barang hak orang tahu, hak tak molek. Faham? Makna mu ni tak pakai. Ngarut dengan abang tu makna tak pakai. Barang tak pakai orang tahu lah dengan abang. Bapa mu kata dia sombong, tu jalan lenggok itu. Tu bukan sombong, sakit kau. Faham lagi? Nampak? Sombong ni 2 perkara Nabi kata. Yang pertama menolak perkara betul. Kalau benar tolak mu terima. Tu sombong. Dan yang kedua menghina orang lain. Dah anak beranak aku ya molek, anak beranak orang lain tak molek. Tu sombong. Sombong dengan ilmu, tak? Sombong dengan amal, sombong dengan pakaian, macam-macam masing. Sombong dengan pakai serban mo, sombong dengan pakai jubah mo. Ada ke? Nak? Ibas dia molek, orang lain tak molek. Datang kata mu jauh budak-budak kampung. Mu dah pakai jubah lama. Nak andai dengan ni, saya luar andai bisa mu. Datang saya tahu dah jolok. Kita pun kata ada ya. Bagi halu. Nak isbat faham? Nak sign tanda tangan bagi halu. Jadi datang dulu gitu-gitu. Tak? Titik kok. Sombong dengan pakak dengan harta benda macam-macam pasal dengan keturunan. Nak? Amal yang soleh. Pertama perintah Allah yang wajib. Kedua perintah yang sunat. Hak wajib tengok dulu cukup lagi. Takut buat hak sunat wajib tinggal. Dah guna tergantung. Gantung. Puasa qada dak tunai. Senang kami mau. Faham? Puasa qada dah 18 tahun itu dak ingat. Dak puasa sehari. Masa umur 19. Masa umur 20 dah puasa sehari. Faham? Dalam ni guna ni kita orang duduk surau dah. Senang kami bawa, senang kami. Dah tu hak hutang. Bayar ke tak? Tergantung puasa sunat. Amal soleh lah ke? Kena faham. Batu Nabi doa kepada Ibn Abbas, Allah mafaqihu fiddin. Ya Allah, jadikan budak ini faham agama. Bukan pandai. Pandai tu dalam Facebook tu, pandai cakap. Tu orang pandai tu. Tak erti benda, pandai cakap. Orang faham agama. Mayang tunggik, tak ikut fiqh, tak jadi. Tak panggil amal soleh. Lepas salam, dia kata, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nabi kata, Waalaikumsalam. Kum farji' fa innaka lam tusalli. Bangun, ulangi semula. Semayang mudak pakai. Padahal semayang. Faham? 3 kali Nabi suruh ulang. Payang dah 3 kali Nabi kata, tak pakai kawan. Tak.
Itu sahabat Nabi. Nabi kata ni sahabat ke tak? Sahabat ada hidup zaman Nabi. Faham tak? Sahabat Nabi. Dok ngaji punya masa, dak pakai. Kita sahabat MB pun tak. Tahu tak? YB budak dah kita. Faham? Ni sahabat Nabi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nak turun ayat, kamu sahabat Nabi, umat terbaik di kalangan manusia yang ada di bumi ni. Faham? Dalam gitu Nabi kata kum farji'. Nampak? Bangun, ulangi sembahyangmu semula, fa innaka lam tusalli, maka sesungguhnya engkau tadi sebenarnya walaupun nampak macam sembahyang, belum menunaikan sembahyang. Tak ngaji. Mana tahu tak ngaji? Kali yang ketiga lepas Nabi kata gitu, dia minta maaf banyak-banyak, ya Rasulullah, hak ni je yang aku tahu tentang sembahyang. Kalau ada lagi tolonglah ajar. Nabi pun kebun. Bermakna ilmu tak situ? Tak. Nabi kata sumarka hatta tatma'inna raki'a. Habis mu berdiri baca-baca, barulah mu rakaat. Dan rakaat itu mu kena tamakninah. Faham? Itu Nabi ajar. Dan ni batu talabul ilmi faridah. Belajar ilmu agama fardu ala kulli muslimin, atas sekalian orang Islam. Tak belajar agama berdosa, jadi fasik belaka. Mu menteri ke, PN ke, hak nak jadi PN tak boleh-boleh ke, mu esko ke, esko hak jatuh dah ke, mu nampak tak, mu MP ke, mu atau mu bakal MB ke, atau MP bakal nak kena turun ke, tak ada kira siapa-siapa. Faham? Mu netizen apa, belajar agama kalau orang Islam wajib, tak belajar berdosa. Belajar bukan belajar dengan saing-saing, belajar dengan alim ulama. Faham? Supaya apa? Supaya amal soleh kita Allah terima. Tak ada orang amal soleh dah tidak terima. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kita bukan penting tajwid je, tajwid untuk qiraah. Habis pada tu selami ilmu tafsir. Dan jangan sekali-kali kamu syirik kepada Allah dalam melakukan ibadah. Syirik gua ni lagi semayang dah, bukan sembah berhala. Nampak? Nabi kata, aku takut kepada kamu satu syirik. Syirik asghar, Nabi kata. Syirik asghar tu benda. Syirik asghar ini ialah beramal tidak kerana Allah. Kita wis sedekah seria dalam tong surah kat gini tidak kerana Allah. Syirik asghar tu. Dah tak boleh pahala. Pahala apa, orang mati syahid tak boleh pahala. Muwis seria nak boleh pahala tidak kerana Allah. Mati syahid tak boleh pahala. Mari seorang laki-laki dia cerita, wahai Rasulullah, ada seorang laki-laki dia mati dalam berperang supaya orang sebut dia ni orang berani. Laki-laki kedua dia berperang dengan dia ni, berjihad untuk dapat harta ghanimah. Laki-laki ketiga untuk dapat nama dan kedudukan. Hak mana seorang pada jalan Allah. Nak Nabi jawab, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulia fahuwa fi sabilillah atau kama qala. Hanya orang yang berjuang supaya tegak dan tingginya agama Allah saja, dia dalam jalan Allah. Hak tiga ni bukan. Mati syahid belaka dah tu. Mati syahid dah, berperang dah, gadai nyawa dah. Tidak kerana Allah, kerana dunia. Tidak pada jalan Allah. Dah kita kalau sedekah. Faham tak? Tidak kerana Allah di awal tu. Amal soleh dah, niat kerana Allah. Niat kerana Allah dah, biar comel pula. Contoh sedekah. Sedekah kerana Allah. Tapi we hak dak molek. Faham lagi? Kerana Allah dah, tak ada riak dah. Tapi dia we hak tak molek. Jaga-jaga. Nampak lagi? Ingat kisah anak Nabi Adam. Nama dia anak Nabi Adam?
Qabil dan Habil. Faham lagi? Allah suruh beri sedekah. Qabil beri sedekah, Habil pun beri. Dua-dua taat tak? Dua-dua taat. Qabil beri hak molek, Habil beri hak tak molek. Allah terima hak Qabil, tak terima hak Habil. Betul tak? Ke terima dua-dua? Tak? Allah terima hak Habil saja. Tak terima hak Qabil. Padahal hak Habil beri hak molek. Gandum hak molek-molek, buah sama hak comel-comel, faham? Allah terima. Hak nu hak kepek, hak gosok, hak masang, faham? Allah tak terima. Baik, kita tengok hak Allah tak terima ni hak siapa? Qabil. Qabil ni bin dia, dia jawab. Bin Adam. Adam ni esko ke Nabi? Tahu tak? Kau tak. Nabi, anak Nabi. We hak dak walek, Allah tak terima. Dah mu anak pia. Anak Muhammad Labi. Lagilah tak terima. Faham tak? Moral of the story tu kena faham tu. Maudhu' hantaran cerita tu. Faham? Dah kalau anak Nabi, dah IC bin Nabi. Oh, hebat bin Nabi. Nak? Kita bin YB tu dak kenal orang dah lah ni. Faham tak? Meta tak juga harah. Nak? Tak apa orang tolong ayah dia, mak dia tak kenal orang dah. Faham? Tu harah bin YB. Kau tak pakai rawat. Bin Nabi. Nak? We hak dak molek, Allah tidak terima. Padahal itu amal soleh. Sedekah itu amal soleh. Jadi jangan kamu simpangkan, kona-konakan akan tujuan kamu beramal soleh kerana benda lain. Maka poin ayat ini, lakukan amal soleh dan ikhlas dalam beramal. Ikhlas ini ada 3 pangkat. Pangkat yang pertama, kerana Allah semata-mata. Tak ada lain. Bukan syurga, bukan pahala, bukan takut neraka, azab kubur, tak ada. Itu paling tinggi. Ikhlas nombor 2, pangkat kopra. Kerana Allah dan kerana pahala janji-janji Allah tadi. Faham lagi? Ikhlas nombor 2. Ikhlas paling rendah sekali pangkatnya ialah kerana pahala, kerana nak dapat fadilah, kerana takut kemurkaan Allah, takut masuk neraka, takut kena kepit kubur, untuk Allah murahkan rezeki kita beramal. Itu pun panggil ikhlas lagi. Lepas pada tu tak ada ikhlas dah. Kerana pak mak, kerana pak leh, kerana orang puji, kerana nak piti. Jadi kita tak dapat pangkat 1. Pangkat ketiga hak komang kali tak apa dah, masih disebut ikhlas. Kenapa? Mana yang mu yang duha mo? Nak fadilah lah. Tak dengar hadis tu, kelebihan mayang duha. Mana mu baca surah tabarakalladzi al-mu'minuna nak malam? Lah, tak dengar hadis. Yang ini dapat tak kena azab kubur. Tu pangkat paling rendah. Kuat sedekah. Nak dapat mahligai dalam syurga bila-bila. Ni banyak sedekah. Mana? Syurga. Itu martabat paling rendah. Dah boleh ke ibadat gitu? Boleh. Kerana perkara yang Allah janji, boleh. Syurga ada kerajaan ganu janji ke? Allah janji. Allah janji. Maka wabtaru min fadlillah. Carilah apa yang ada dalam kurnia Allah. Syurga, kurnia Allah. Ibadat kerana nak masuk syurga, masih lagi ikhlas. Tapi ikhlas hak paling corot. Tapi masih nama ikhlas, tidak nama riak. Kalau riak lek nudah go to hell. Hak manusia janji, bukan Allah janji, tidak ikhlas namanya. Contoh, naik pakat. Dia banyak buat kebajikan kerana dia pemimpin badan kebajikan dalam syarikat. Dia akan naik pakat lagi. Bos suka dia. Tak dapat pahala lagi. Apa yang Allah janji boleh kita beramal. Apa? Mu amal gini, mu hibur silaturahim. Adira baik anak beranak ni gimana? Minta banyak umur je. Bahkan Nabi kata, siapa yang hubung silaturahim, Allah panjangkan umur. Panjang lagu mana? Serah pada Allah, dia maha kuasa. Kita yakin apa yang Allah
mudah berlaku atas dia. Faham? Jadi boleh tak manusia panjangkan umur orang? Tak boleh tak? Allah je boleh tak? Maka kita nak kena panjang umur, harus. Hak manusia boleh buat, tak boleh. Kepujian, nak naik pakat, itu tak boleh. Rezeki, boleh tak manusia murahkan rezeki kita? Tak boleh tak? Allah je boleh. Maka kita beramal nak murah rezeki, harus. Dia orang kata dalam mazhab tasawuf, dia kata tidak ikhlas. Tasawuf tak usah kira lah. Dia martabat lain. Dia benda sunat pun dalam tasawuf, dia wajib. Kita nak ukur manusia ni bukan dengan tasawuf, dengan syariat. Tasawuf ni untuk amal diri. Jadi biarlah amal kita itu tidak ada riak. Faham? Kita pergi semayang bukan kita kerana lain, kerana kita nak semayang. Kita pergi dengar kerana kita nak pergi dengar. Lelaki bukan kerana nak jumpa kawan, pasal mana yang pergi dengar malam ni? Pasal nak jumpa saing. Sudah kerja. Ada tak orang gitu? Ada tak? Ada tak? Jumpa kat kuliah. Jadi kawan dia mustahak ilmu, tak mustahak, batu dia tak boleh ilmu. Dah tu dia boleh dengar ilmu. Ilmu itu tidak lekat. Apa? Dia nak jumpa saya? Kat lain payah, kat kuliah. Faham? Puan nak tunjuk biskut. Orang nak pergi dengar, dia nak tunjuk biskut. Habis lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham? Nak betul kuliah dia pun agak. Ni, telekung ni buat gini. Khuf. Kawan dia sebelah. Biskut apa? Biskut tawa. Biskut tawa. Berapa? 12. Dan ni biskut jagung. Biskut jotek. Ni koko saja. Faham lagi? Berak ni akak ni main. Telekor tudung depan. Siah. Balik belakang. Berak tu bik ni. Kata rezek. Faham lagi? Tahu tak? Tapi jangan kata kau orang. Nyakit itu okey. Nyakit nak cari susah akhirat. Geli. Mereka. Nak bawa tak? Letak rezek tekok. 27. 27,000. Kawan dia panak tubik tarik dengar. Dah. Nak ratus nak lepas dia. 2 kali dia butang. 27,000. Faham lagi? Hari tu kita makan nasi. Puang. Makan belah. Ada tebar tu. Kata berapa 12 tu? 63 tak? 63,000. Tapi ada orang senang. Tapi tutup lagi tu. Bang. Nampak tak? Mu ada biti tu harum tutup Dah lepas nampak bila lengang tak boleh. Dan ni pasal lengang pendek. Apa? Pasal ada lengang baru sini. Dosa pun boleh. Betul tak? Tak salah mu nak pakai emas. Pak pikul apa buatan belakang. Tak, mungkin selok tu buat apa pula. Itu kan orang kafir, kita orang Islam. Muslimat kan. Orang muka, boleh muka 2 pergelangan tangan. Buat apa panggil pergelangan? Tempat ni orang pakai gelang. Ada pakai gelang sini, dayok. Sini yang pakai gelang. Pergelangan. Bermakna boleh pakai gelang. Oh, jadi cakap habis sini. Mudah-mudahan kita ambil kepahaman daripada ayat tadi. Hendaklah kita selalu berlakukan amal soleh. Dan bila amal soleh, pastikan amal kita itu ikhlas kerana Allah. Tiap-tiap lepas sembahyang berdoa kepada Allah, minta ampun. Mudah-mudahan Allah terima amal soleh kita ni. Dan kita harap sangat amal soleh kita hak dulu hak dak pakai rawa, hak niat dak betul. Faham tak? Hak raya Allah terima juga. Kita tengok soalan. Adakah ni
Hukum minum air ketung sebelum main bola. Niat nak pergi gagah, tapi kalah. Gok ngelah-ngelah. Baik, air ketung ni air daun. Daun tu panggil daun ketung. Direbuh, airnya minum. Jadi, dia suci. Dia sama dengan dadah-dadah lain suci. Dadah lain ni macam ada air, macam candu. Dia asal daripada pokok. Heroin, asal dari pokok yang sama. Pokok popi dia panggil. Yang ditanam di Afghanistan, di Pakistan, di Colombia. Nah, banyak yang hasil dadah ni. Dia dari pokok. Maka ketum ni pokok. Retu daun dia rebuh. Rebuh minum. Maka kalau kita minum itu jadi khaya, jadi menutup akal, jadi sting, hukumnya sama dengan minum arak. Kalau kita daun ketum ni sifat dia bila kita minum, kita jadi segar, tidak khaya, tidak mabuk, hukumnya tidak haram. Cuma persoalannya ramai orang duk minum ketum ni tu, untuk dapat khaya. Betul tubuh jadi kuat, sebenarnya bukan kuat. Dia perangai dia ketum ni macam ekstasi. Ekstasi tu. RM150 sutik. Dari Belanda buat. Kalau orang makan pil dadah ni, ekstasi ni, dia joget masuk disko pukul 10 malam, pukul 3 tak berhenti dia joget, tak lengah. Faham? Itu haram. Ketung gitu kau. Tarik pukat. Tarik pukat jeruk. Jagang seorang dia isap ketung. Dah minum ketung. Awak-awak ketung belaka. Jagang seorang saja molek. Jagang minum tadi. Ni. Memang gagah, tapi sifat mengkhayal itu sifat khimar, sifat menutup akal itu ada. Maka hukumnya sama dengan minum arak pula dah. Kalau dia ketul ni jenis bukan orang jenis khayal, bukan sting, dia memang orang minum jadi mana hilang sakit perut, itu perubatan yang diharuskan. Daun ketul ni bila dia mandi jadi habis, kutu-kutu dia lari habis, itu perubatan yang diharuskan. Tapi budak-budak minum ketul tu jadi gisura ke, jadi ngaruk. Cik jawab. Jadi ngaruk tak? Tengok hukum, tengok pada majoriti dia. Faham lagi? Maka Nabi kata kullu muskir khamrun. Setiap air yang bila kita minum khaya, maka itulah arak namanya. Wa kullu khamrin haram. Maka bila air yang tidak nama arak, hukum dah sama macam arak, minumnya haram. Soalan seterusnya. Baru ni PKP saya duduk rumah bini nombor 2. Aduh. Rumah bini nombor 1 jauh. Nak kira guana tu ustaz. Baik. Sebelum kita jawab, kita lancarkan kutipan derma yang kita gerakkan kotak-kotak derma tadi. Semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk kita gunakan dalam menjalankan aktiviti majlis ilmu dan pengurusan dan permohonan surah Al-Hikmah kita. Jadi gerak-gerak kantong. Beri tadi, tak kabur tadi kan? Biarlah kita jadi macam Habil. Kita lakukan amal soleh, kita sedekah dan kita beri yang terbaik. Tudung bawah kita pun harga 19 riyal. Takkan kita nak wis riyal. Faham lagi? Luar dalam kita 6 riyal dah. Kau biar 5 riyal dah orang hijau. Pakat-pakat beri. Sebab balik lagi kalau kita mati, maka inilah sedekah terakhir dalam hayat kita. Kita suka tak sedekah terakhir kita tu banyak? Suka ya? Kalau tahu, kau tak tahu nak wisiya jugalah ustaz. Faham lagi? Masa PKP, kita lang ada rumah bini nombor 1. Rumah bini nombor 2 jauh. Contohnya di Kuala Berang. Jadi dia tak boleh nak pergi Kuala Berang. Jadi dia macam mana gelerangnya? Jawabnya kena pergi juga. Kena pergi dan bertanya adakah dia boleh balik rumah isteri dia. Kalau dibenarkan balik, dia balik. Mana usaha tu kena ada. Faham? Kan orang ambil surat, betul tak? Dia itu kan awal-awal ingat tak? Ambil surat perjalanan
Kalau kita nak pergi tak, nak lepas dok blok, betul tak? Pergi pada boleh. Oh, rohak lagi. Ada rohak, tu saya tanya lah soalan. Faham tak? Duk amu situ seko. Faham? Kalau nak jawab, wajib kena usaha. Kerana perkara ni perkara wajib. Nak giliran kan wajib. Nak. Dia pun beri surat. Okay. Bulan. Tak ada surat memang tak boleh. Ditahan memang terkurung dah. Tak boleh keluar rasul. Faham lagi? Maka kena qadha. Dan isteri yang tidak sampai giliran itu kena redha. Pasal apa? Pasal suami bukan sengaja. Betul tak? Kena qadha. Lama mana? Tengok lama mana wuduk isteri pertama. 3 bulan. Qadha 3 bulan. Nah. Soalan seterusnya. Apakah hukum jima' siang hari bulan Ramadan? Harus dan tidak batal puasa bagi orang yang tidak berpuasa. Orang yang tak puasa tak batal dia jima' siang hari bulan Ramadan. Hukumnya tak batal pasal dia tak puasa. Tak lagi. Macam orang semayang Mayang puang mayang. Orang puang mayang, mayang garik. Tak. Tuk lelaki lagi surat tu. Jadi bila dia sujud, berasa sejuk. Lagi. Pasal kipas buka kan. Dia berasa sejuk punggung. Rupanya kain cari. Lo dalam tak pakai. Lubang dia besar pinggang punggung. Faham lagi. Tubik punggung puing tu. Faham? Sedar tu rakaat kedua. Faham lagi? Sebelum tayat awal. Baru sedar. Dia pun tengah sujud, pegang sejuk punggung saja. Dia tak ada kain sini. Rabau. Anak dia buat main Superman malah ikat skop. Mana? Jadi batal tak semayang dia? Tak batal. Faham lagi? Macam tadi lah. Nak? Tak batal puasa. Dia jimak siang bulan Ramadan. Tak apa? Dia tak puasa. Dah ni dia semayang. Dia pakai kain carik. Kain carik tu nampak aurat. Bila nampak aurat dia akad takbir. Sah tak? Tak sah. Bila tak sah, sekarang rakaat kedua baru sedar. Batal tak? Batal tak? Tak batal. Dia batal ni semayang yang sah. Semayang molek-molek ada. Faham? Sampai rakaat kedua baru pecah. Baru batal. Ni poin lagi awal. Dia takbir tu punggung duduk luar dah sebelah. Faham lagi? Sah tak semayang? Tak sah. Bila tak sah ada, tak batal? Tak batal. Dah boleh semayang? Bukan boleh semayang, tak pakar tu. Kena faham tak? Jadi kena dua hukum di situ. Orang yang melakukan persetubuhan suami isteri di siang hari bulan Ramadan, yang pertama kalau dia tak puasa, tak batal. Dan kalau dia puasa, batal. Kerana jima' perkara yang membatalkan puasa. Dan hukumnya haram ke tak? Tak haram kalau dia tak wajib puasa. Contoh siapa? Contoh musafir. Musafir wajib tak puasa? Tak wajib puasa. Faham? Faman kana minkum maridan aw ala safarin. Barang siapa di kalangan kamu yang sakit boleh tak puasa, atau musafir boleh juga tak puasa. Dan yang haram itu dia orang yang wajib puasa. Dia tak puasa. Dia tak wajib, dia wajib puasa cuma dia malah puasa itu. Dia jima' haram. Faham lagi? Ni orang tak wajib puasa. Lagi contoh orang yang tak wajib puasa. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan orang-orang yang tua berdoa. Tua berdoa. Tua berdoa. Tua ni ada 3 jenis tua. Nampak? Tua berdoa, tua nak apa? 3. Ada 3 kalau kau Terengganu. Ya Terengganu ni ganas sikit. Ganas apa bahasa Terengganu ni. Faham tak? Tua bangka orang KL lupa. Faham? Kalau Terengganu tua berdoa. Jadi mereka ni laki bini tua. Bini 83. Laki 94. Bukan orang KL tu.
Faham? Tua sangat dah. Gerak dak puasa dak gerak. Faham tak lagi? Nampak dak gerak dah. Naik tangga pun lelah. Lelah. Nampak naik tangga lelah tu. Nampak. Tapi mereka tulang itu jimak. Laki. Dia jadi cerita tak usah kata dah apa pula. Buat contoh, jangan marah ha. Faham? Maka tidaklah dosa. Faham lagi? Kerana dia puasa tak gerak tu, gerak lagi. Nah. Faham lagi? Ustaz belajar di mana dulu? Ada tak soalan ini? Saya sekolah menengah Sultan Sulaiman. Faham? Sekolah SS Kuala tu. Ingat koma aku. Atau siapa ada soalan atau lagi? Kita nak tutup awal ni PKP. Neh? Sekolah SS. Sekolah menengah Sultan Sulaiman. Bukan sekolah pondok, bukan sekolah Arab. Adakah wajib mandi jika berlaku keguguran? Bagus muslimat. Gugur wajib tak mandi? Maksudnya mandi hadas lah. Dia ni beranak nak tahu gugur wajib mandi ke tak, nak tahu beranak tu wajib mandi ke tak. Masih. Beranak wajib tak mandi kau puan? Wajib tak? Mandi apa? Mandi wiladah dia panggil. Kalau ada darah nifas dia panggil mandi nifas. Dua-dua ni mandi wiladah, mandi nifas wajib. Apa mandi? Mandi kerana beranak. Orang Arab panggil wiladah, Melayu panggil beranak. Nampak? KL lupa panggil melahirkan. Bila tu dah kalau tak ada darah nifas, beranak mana? Beranak Caesar. Caesar apa? Guting. Guting di doktor perut waktu beranak. Faham? Tak ada darah nifas tak? Wajib mandi. Mandi apa? Mandi kerana keluar anak. Wiladah. Dah mandi guana darah nifas ada ni 45 hari ni baru berhenti. Maka tak ada wajib lagi mandi wiladah. Kering darah nifas barulah mandi. Nak niat mandi nifas saja pun boleh, mandi wiladah saja pun boleh, tapi sebaiknya angkat hadas yang besar. Faham? Supaya keluar pada khilaf. Maka apakah makna beranak? Nak tahu gugur ni. Nak tanya gugur? Dengar baik-baik. Beranak makna keluar anak. Dah gugur, keluar sodek. Dia keluar mangganya. Beranak keluar apa? Kau puan jawab. Keluar anak. Dah gugur, keluar anak. Faham lagi? Kena nak faham gini muslimat atau muslimi. Beranak artinya melahirkan anak atau isi kandungan anak 6 bulan dan ke atas. Itu panggil beranak. Okey? Apa makna gugur? Keluar kandungan tak sampai usia 6 bulan. Jadi kalau 6 bulan dah kau tak panggil gugur. Orang panggil beranak. Kalau ni sebuah istilah fiqh. Faham? 6 bulan keluar anak, orang panggil beranak. 6 bulan setengah, beranak. 7 bulan keluar, beranak. 7 bulan setengah, beranak. 8 bulan, beranak. 8 bulan setengah, beranak. 9 bulan macam biasa, beranak. Dah bila orang panggil gugur, sukut, iaitu belum sampai usia kandungan 6 bulan. Ingat tu, ajar orang lain pula. Faham tak lagi? Berapa bulan kandungan? 5 bulan setengah, gugur namanya. Berapa bulan? 2 bulan. Gugur je kau. Dengan syarat yang keluar itu, nak panggil gugur, ialah asal kejadian yang kalau tidak gugur, menjadi bayi. Faham lagi? Kalau keluar saja bukan semua keluar dipanggil gugur. Ada gak dipanggil benda lain. Khicik dia panggil. Hak tu bukan keluar anak. Faham lagi? Makna keluar darah istihadah itu bukan gugur. Kerana darah istihadah tidak akan jadi anak. Gugur ini keluar darah, tapi darah itu dalam masa 40 hari akan jadi alaqah, mudrah. Dalam mudrah tu akan jadi tiup roh. Baru dipanggil gugur. Faham lagi? Jadi lepas 40 hari air mani suami ada dalam perut kita,
dia akan bertukar menjadi alaqatan. Darah tapi macam beleda. Darah beleda. Beleda tak ada beleda, kuih beleda. Tak kenal kuih beleda. Alah, bahasa sombong pelik. Mu orang pada meeting ke orang mana ni? Sejak ada Ketimor ni jadi gong habis. Lagi. Tegan habis dah. Nak makan makan roti lah ni. Ketimor. Tengok Ketimor. Lenggok. Pavilion Terengganu orang panggil. Tak beli pun tengok kat cumi je. Tapi hanging dah. Dah makanan pelik-pelik saja lah ni. Betul tak? Makanan pelik. Dapat beleda dah uti. Alah kebodoh. Beleda maknanya toko gitu. Tak salah nak more nak apa bang. Jangan lupa budaya kita. Betul tak? Tapi suka tengok orang turun kereta tu depan mall tu dah betul kok ni. Maybe ya. Bang. Kengak boleh tengok mall. Kaki siap cuti lagi. Benda? Tepi jabatan. Benda je. Mayang mall pula lagi. Hak nu tandang ni mayang dek ni. Bang. Hak nu pun tak berapa nak beli dah. Ni cubik lihat ni pula tengok. Nak gay lihat ni lagi. Dia tak? Beleda jadi darah tu dia macam ke pekat-pekat gitu. Tu 40 hari selepas daripada air mani. Asal air mani titik tu. Dia jadi darah. Darah macam beleda. Keluar beleda tu saja. Ni asal ni sakit bi perut-perut ni. Nak. Ni tegang bi orang-orang. Itu gugur tu. Lepas beleda tu 40 hari, dia jadi ketul macam daging. Tapi daging lembek. Faham lagi? Nak jadi kerah. Lembek daging. 40 hari. 40 mani, 40 darah, 40 ketulan daging. 40, 120. Hari ke 120, tiup roh. Tiup roh. Bukan malaikat tiup. Bukan gitu. Lagi tiup roh makna malaikat diperintahkan ambil roh daripada tempat yang rahsia, letak roh itu pada daging tokor tu. Jadi kalau gugur itu ialah memang betul asal daripada mani yang nak jadi baby. Faham lagi? Nak jadi bayi, nak jadi janin, maka wajib mandi bila berhenti darah. Sebab darah kalau gugur ni, kalau baru lagi 10 minggu, 8 minggu, dia tak banyak darah. Kena balik sehari je. Kena balik 3 hari, gitu saja. Wajib mandi. Macam mana nak jaga pandangan mata untuk elok judge orang? Bukan judge. Kita nak hukum orang. Kita suka hukum orang. Dia menghukum ini perlu. Tapi biarlah sampai masanya dan daripada pihak yang berkuasa. Kita sekarang ni duduk dalam keadaan kacau bilau. Sampai ulama' menjatuhkan hukum pun dia tak boleh terima. Dia kata siapalah kita nak hukum orang. Dia buah banyak ni netizen mabuk tadi. Kita tak boleh hukum orang. Allah saja boleh hukum orang. Kepala otak engkau. Yang tak boleh hukum orang yang tidak ada autoriti, tak ada kuasa menghukum. Tak boleh menyatakan hukum. Tak boleh. Nanti hukumnya boleh jadi betul, boleh jadi salah. Kalau dia alim, dia boleh menjatuhkan hukum. Hukumnya haram, hukumnya batal, hukumnya rosak, hukumnya dia berdosa. Kena nyatakan hukum. Bukalah kitab-kitab fiqh, kitab hadis, kitab tafsir. Berpuluh ribu kata ulama. Ini haram. Perbuatan ini berdosa. Ini masuk neraka. Faham lagi? Boleh. Yang tak boleh orang awam ni, tak tahu, takut salah hukum. Hak batal, mu kata tak batal. Hak sah, mu kata rosak. Hak haram, mu kata halal. Tak boleh. Hak nak kata masak, tak masak lagi gula ni, mak dia. Dan anak dia orang tarikat, tak boleh. Walaupun dia duduk rumah tu.
Tak boleh, dia tak ada kuasa. Mak dia ada kuasa menghukumkan. Masak tak lagi gula ni. Faham tak lagi? Jadi kalau kita nak judge orang, ada masa perlu. Faham? Sebab tu dalam kitab fiqh dalam bab semayang, barang siapa yang melihat seseorang yang melakukan semayang yang salah, hendaklah dia beritahu, wajib kabur. Betul tak? Kita tengok orang semayang, nampak? Dia semayang tu salah, batal semayang gitu, kita kena kabur. Tidak sah semayang gini. Awak siapa nak judge orang? Hanya Allah saja boleh hukum orang. Boleh kata gitu? Boleh tak orang ditegur? Boleh, Faham? Dah tak betul? Man ra'a minkum munkara, barang siapa yang tengok di kalangan kamu benda yang munkar, maka fal yughayyir, maka hendaklah yughayyir, maknanya hendaklah yughayyir, maknanya hendaklah mengubah. Ghayyara yughayyir, mengubah, kena ubah, kena tegar, kena halang, kena sekat. Betul tak? Ini banyak ni perkataan daripada golongan liberalism. Puak liberal. Kalau kita nak halalkan benda yang haram, bila ada ulama tegar, kita akan jawab, Allah saja boleh menghukumkan orang. Nampak tak? Banyak ni dalam internet. Itu semua tu liberal, asal daripada Yahudi. Allah saja boleh hukum orang, bukan daripada umat Islam, syariat Islam. Syariat Islam, man ra'a minkum munkara, orang yang lihat munkar, maka falyughayyir, hendaklah dia tegar, dia ubah. Jadi kita nak judge orang, kadang-kadang orang ni tak pakar, orang ni tak molek. Faham tak lagi? Yang pertama sekali, kita kena faham, yang akan disoal kita, bukan orang. Kita dulu. Nah, kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum. Mu judge, mu kena korek, mu kena nilai dirimu dulu. Faham lagi? Diri kita dulu. Ini secara umum lah. Adapun dalam bab kesalahan tu lain. Kita ni tahu baca Quran, lepas tu ada budak baca salah. Boleh tak kita kata salah? Boleh tak? Boleh tak? Doktor baca gini bang. Budak tu kata, siapalah makcik nak tegur saya. Nampak? Allah saja boleh tegur umat. Nak kata gitu. Makcik tu bolehlah tegur. Tapi kalau orang sama-sama dengan budak tu, boleh tegur? Tak boleh, tak ada ilmu. Faham? Jadi, gini, kalau kita tengok orang, dalam Islam ni dua je. Pertama, orang buat baik. Kedua, orang buat tak baik. Kalau ada bukti tak baik, kena kata tak baik. Faham? Sebab apa? Sebab seorang laki-laki dipikul, lalu ikut Nabi, orang baik. Sahabat kata orang baik, orang baik, orang baik. Nabi kata wajibat. Esok pikul pula jenazah. Sahabat kata tak pakai rawa, tak pakai rawa. Nabi kata wajibat. Nabi benarkan kata baik kalau memang sahih baik, dan dibenarkan kata tak baik bila memang tak baik. Jadi kalau kita orang tu, kita tahu orang baik, kita kata baik. Tapi orang yang tak tahu baik ke tidak, boleh jadi baik, boleh jadi tidak baik. Maka Islam ajar kita hak mana dulu? Husnuzanni dulu, sangka baik dulu. Faham lagi? Sebab kita tak tahu. Bila kita tak tahu, kena kata molek tu. Orang ni molek ke tak lah, je tengok orang ni duduk berak kedai ni. Pasal tak kenal, boleh jadi orang jahat, boleh jadi orang baik, tak boleh kata orang jahat lagi. Walaupun dia orang jahat, tak boleh. Pasal tak tahu, kena kata orang baik dulu. Itu konsep kita. Kemudian kalau kita sangka orang betul, tak ada masalah. Dia orang jahat, kita kata jahat, tak ada masalah. Kalau dia orang baik, kita salah, kita kata jahat, dosa. Inna ba'da dhanni ismun. Sesungguhnya sebahagian daripada sangkaan kamu kalau salah, ismun, dosa. Jadi batu kita muhasabah diri semua. Kita rasa dekat dengan Allah. Orang yang dekat dengan Allah, orang yang merasa tidak baik. Batu banyak kita dengar kataan-kataan ulama-ulama sufi dan sebagainya. Orang baik ialah orang yang merasa dirinya tidak baik. Jadi kita nak jadi orang baik ke tak? Nah, orang baik ialah orang yang merasa dirinya tidak baik. Dia tak mau modek. Orang lain tak pakai. Batu kalau banyak ngaduk buruk ke orang, itulah orang buruk. Kalau sekali dua dia kata orang percaya, tapi hari-hari duduk kutuk kawan tu, akhirnya orang meluat dengar dia. Betul tak?
Lepas tu kalau orang hina kita, orang lebong kita, orang kecek kita, orang pelawak hal kita, kita diam je, hidup akhirnya orang percaya pada kita balik. 2 hari orang cari cakap dia, nanti Allah buka balik, piak Allah balik, orang tak percaya. Tak percaya dah hatuk orang. Duk buruk kat orang, dia tak pakai. Lepas tu kena muhasabah diri dulu. Hasibu anfusakum. Kata Sina Umar, bukan hasibun nas dalam kamu hitung manusia. Tak, hitung diri kamu dulu. Baiklah, dosa besar kalau yang buat minum arak, berzina, berjudi. Kita buat dosa kecil je. Hak mana mudarat ke kita? Dosa orang tu ke dosa kita? Dosa kita. Kalau Allah tak ampunkan dosa kecil ni, kena pihak lagi. Ciri-ciri isteri solehah. Isteri solehah. Soleh, laki-laki, perempuan solehah. Dia ada termerbutah belakang. Terbawang. 2 titik. Dia ada serita perahu. Terperahu. Bunyi belakang. Termerbutah. Itu bahasa Arab. Kalau jamil, jamilah. Nampak? Betul tak? Jamil, jamilah. Hasan, hasanah. Senang ya Arab nak jadi puang. Kita kena tambah perempuan pun semua. Kalau akil namanya akilah. Perempuan. Sayyid laki-laki, sayyidah ada merbutah belakang. Jadi sayyid perempuan. MPKK jadi belakang. Itu aku tambah dah. Yang pertama dia orang beriman sebut dalam Quran. Yang kedua dia ini orang yang taat pada perintah Allah, ini semayang dan puasa. Yang ketiga dia hafizah. Hafizah makna apa Quran? Kang memelihara dirinya. Pelihara diri dia. Betul tak? Bukan tak dia pakai seluar sampai labuh biar sampai bawah. Faham? Ni luar pasal baru kat keting ni. KL kan, sini baru masuk. Kalau kat api ada dah. Tak tahu pada bini ada tak. Tengok kat api ada pakai seorang itu. Ni kat peti yang luar. Luar bang sikit kat peti. Boleh luar kat peti tapi bawah ni mu kena baru surat khabar Cina. Baru dah nampak keting. Ni bawah nampak keting. Keting pula macam batang naka. Keruk. Allah Rabbi. Kalau Mak Saleh ada kehingga keting ping. Ni macam korang keting. Dia berada tidak memelihara diri. Tak boleh. Nak jadi soleh. Tahu tak? Pelihara, jaga aurat kita. Kalau dia kat luar biar besar. Ni luar kecil. Bila kecil menampakkan bentuk kaki dia daripada bawah. Nampak bentuk keting luar tu. Haram. Tapi kalau dia pakai stokeng di bawah, dia tutup ke bawah dengan luar seluar atau kain dia labuh, tanya naik motor, dia naik kereta, dia lakas selok kain, nampak bentuk betih stokeng di dalam, harus. Kerana pakaian itu pakaian di dalam. Siapa suruh tengok? Ni dah. Dia duduk diri tu nampak punggung dah. Ngepeha dengan betih. Hari ni tak aman ni, COVID punya masa. Kisah. Pagi Jumaat, betul tak? Keluar ketak-ketak pula. Muslimat. Muslimat. Tahu ni muslimat, dia pakai lengan panjang. Dia pakai lengan panjang, dia pakai t-shirt labuh kat peha. Kalau tak muslimat kat punggung ni. Kat peha. Ada gambar Ana sini. Ana muslimah. Tapi peha betul. Masih dikira telanjang. Naik bukit besar. Kak pinggang 17, okey 71 pinggang. Besar pinggang ada punggung. Masalah. Jadi haram. Tak pelihara diri. Jogging nak berlari, punggung nak puing gitu, sama-sama puang lah. Faham? Dah mu meretah dah kali ni kan. Buat satu dewan. Betul tak? Kena kayuran RM3. Kita bersenang dalam dewan ni. Betul tak? Puang sama puang. Pakai ketak lain. Ni lelaki tengok. Tok bila tengok cabut kain.
So kata awak muda-muda, ini tidak jaga. Tidak, bila tidak jaga diri, itu bukan perempuan salihah. Tak beriman bukan salihah, tak semayang, tak puasa bukan salihah, tak jaga aurat dengan betul, tidak salihah. Kemudian salihah dengan suami, ya, orang yang taat pada suami. Perempuan yang taat suami ialah perempuan yang bersyukur pada suami. Taat dia umum, syukur. Makna berterima kasih sama dengan apa yang suami dia beri. Kalau perempuan jenis berterima kasih sama, dia maki hamu tak laki dia? Tak lah. Perempuan yang berterima kasih sama, dia kenang budi suami dia, dia lawa tak cakap suami? Tak. Batu Nabi kata, itala'tu finnar lailatul usri bi, pada malam aku di Isra' Mi'raj ke langit, aku dipertontonkan oleh Allah tengok pada neraka. Izan, tiba-tiba bila aku tengok, aksaru ahliha an-nisa, hak ramai, majoriti perempuan masuk neraka. Bukan makna 9 perempuan 1 laki-laki. Mungkin 51 perempuan, 50 laki-laki. Mana lebih banyak. Kerana apa? Mereka tidak syukur kepada suami. Bila tak syukur banyak. Dia kira ni. Kalau laki kita buat balik ikan selayang, biar nampak macam ikan gerong. Lagi. Ni buat balik ikan kembung. Ikan kembung ada, ikan segeri tak ada. Kembung sama. Tak syukur dah. Tak? Biar awak balik ikan layang tu nampak macam gerong dah. Awak balik ikan air nampak macam bapak tegiri. Nampak boleh ikan air. Faham? Pasal apa? No, dak minum lapar. Nak miskin papa ke dana. Berjuta-juta lagi. Betul tak? Lelaki beli gelang ni 2 amah tu nampak macam 2 kilo. Nak? Siap print screen gambar. Tak cukup lah, itulah inilah. Bila lagi bang, bila janji itu 3 tahun ni kau tukar kereta ni, kereta buruk nak mau apa bila? Lagi macam tu baik tarik cari biti. Nak, berat nanang. Biar kita bersyukur, berterima kasih. Betul tak? Itu baru jadi perempuan salihah. Lagi tabiat dia ni, kalau suami cakap dia tak cakap. Suami habis cakap baru dia bercakap. Selagi suami tak habis cakap, dia tidak pusing punggung. Kita dah cakap patah pusing punggung, dah pau lagi. Kita cari tik jauh belakang. Lagi. Nak pergi mana-mana minta izin. Kalau suami tak lagi, tak keluar. Walaupun rumah mak dia. Dah mak ni rumah mak. Suami kata lagi lah. Lepas tu mak tu mati. Dalam hadis kata Allah ampunkan dosa mak dia. Sebab dia taat ke suami tak lagi. Nak tak? Kita boleh pergi tengok mak. Tapi Allah dah ampun dosa mak. Mana kita nak? Kita tak pergi pasal taat suami, Allah ampun dosa. Berkat dapat perempuan, anak di perempuan solehah taat suami, mak tadi, Allah ampun dosa. Faham lagi? Tapi bukan ada suami tak pergi tengok mak. Faham? Ni nak molek. Nampak siang sekali ya tu baik bilik air ada. Macam mana tu baik bawah tu. Ayah tu. Anak pergi cari jong dengan basikal. Laju mak. Faham lagi? Dan di antara ciri-cirinya dia sentiasa buat sesuatu yang dia mampu supaya suami dia suka. Kerana ada hadis Nabi kata al-mar'atu salihatu idza ra'aitaha saratka. Atau kama qala, isteri yang salihah itu bila kau pandang rupa mukanya, kau akan jadi gembira dengan sebab ekspresi mukanya. Isteri salihah muka dia buat mimik muka yang bila suami dia tengok je, suami dia jadi bahagia. Suami jadi seronok. Kalau lengah, hilang lengah. Kalau sengah-sengah badan, tengok muka bini, jadi segar habis. Itu istilah. Suami tak ada di rumah, hidup tengok cermin besar tu, dia buat latihan. Muka gua ni nak buat. Hak suami aku suka. Ni pasien baru tak je buat muka ni. Hak kera demang aku buat dah. Hak itil dekat tulang pula ni. Faham nak buat? Ni tak buat ke orang lain. Lelaki ajnabi, buat gambar gedik, gambar apa. Betul tak? Tak haram tu. Buat untuk laki kita lah. Buat jelek, buat apa. Betul tak? Nak atur ke laki kita ni. Nak buat. Nak ambil gambar. TikTok. Betul tak? Untuk suami kita. Illa libu'ulatihinna. Kecantikan mereka. Gedik mereka. Gelek mereka. Hias mereka. Lawa mereka. Solek mereka. Make up. Untuk bu'ul suami dia. Buat lah kat dia. Pukul 5 laki aku balik
Teh kali lagi ngelah-ngelah laku dok jadi. Bang, nak buat pesen baru muka yang bila laki tengok, oh, Allah meh. Dah aja nak kita buat kita. Tak ada. Kita laki tak ada rumah, kita duduk berlatih apa? Setan kata, mu kata gini lagi laki mu balik. Boy, ngamuk. Mu contoh kok ni. Dia kata ni mu kerak kok ni. Dia berlatih tu lagi, pagi-pagi. Faham lagi? Lalik laki tak ada lokat untuk. Kemang, tidur surah tu lagi. Faham lagi? Bini kita ada. Kita dok sehat. Dok segar. Bila tengok muka dia buat tu jadi segar tu. Ada gitu? Tak ada. Kita tengok sehat tengok muka ini sakit tu. Masuk buat tu tengok muka. Dia buat macam-macam kura dia buat muka la ilaha illallah. Nak sakit hati tak? Tak puas hati malah. Apakah hukum mengeluarkan zakat pendapatan? Wajib menurut bahagian ulama, tak wajib menurut sebahagian ulama. Berapakah nisab zakat sekarang? Nisab zakat sekarang 20 miss call. Bukan 20 kali hello akan tak kak. Tu miss call lain. Lagi bodoh dah make roti. Faham miss call tu. Miss call timbangan lama. Kalau sekarang 85 gram. 85 gram mas. Kalau hari ni perempuan buat keluar kalkulator lelaki. Cuba keluar kalkulator nak jawab. Ambil kalkulator. Dalam telefon tu dah. Okey, ready. Kalau mah hari ni harganya, hari ni berapa harga mah? Jawab, perempuan. Lelaki tak tahu. 260. Hari ni. Berapa sekilo tu ni? Mah katakan baik. Kalau hari ni RM250 segram. Okey? 250 kali 85. Hah? 21,250 betul apa? 21,250 itulah nisab dia. Makna kalau siapa ada dalam masa setahun sudah dia sudah simpan 21,250 kena zakat. Faham lagi? Cara mengira nisab. Dan nisab ini dikira pada harga emas hari kita nak bayar. Jangan terpang pakai hari ni Ni buat contoh je. Terpang katakan kita nak keluar bulan 3 kaki, mana tak? Cukup setahun kita niaga simpanan apa tak? Kita kena tengok lah kaki bulan 3 kaki berapa harga emas. Faham? Dapat harga emas 1 gram kali dengan 85. Ingat tak? Banyak mana keluar? Ialah 2.5%. 2.5% daripada 21,250 berapa? Kira. 21,250 kali 2.5% dapat jawapan berapa? Salah. 2.5%. Ratus-ratus je. RM531. Okey? Betul? Tukar lah. Dari pun lain tak betul tu. Soalan seterusnya sikit lagi. 5 soalan ni boleh balik kita. Kisah wanita yang beri minum anjing dapat rahmat Allah sahih ke tak? Sahih. 7-8 riwayat ada. Tapi jangan pula korang kata tak apa, kita nak jadi porong dulu. Kita nak jadi berzina dulu, kita nak tak mau semayang dulu, bila-bila nak mati cari anjing seekor minum. Ada liman yasha, Allah beri keampunan ni bagi siapa yang Tuhan kehendak. Dan kisah yang berlaku pada zaman Nabi Musa ini Allah buat sebagai iktibar. Faham tak lagi? Bila Allah nak ampun, jahat lagu mana pun Allah ampun. Pada dia wanita penzina. Jangan pula kita pula aku nak jadi jahat, aku tak mau tutup orang, aku nak telanjang. Bila dia tua nak mati cari anjing seekor minum. Kena balik Allah ampun. Alhamdulillah. Kalau Tuhan tak ampun, balik awal. Rahmat Allah mengatasi kemurkaan dia. Cara potong kuku ikut sunnah. Ikut sunnah potong kuku, potong tangan kanan dulu. Itu ya sunnah. Cuma ulama-ulama memberi tertib yang berbeza. Mula dengan jari telunjuk, jari tengah, jari manis, jari kelingking, jari ibu. Kemudian jari kelingking,
Gini. Ada yang beri ni pula baru ni. Itu pandangan ulama. Jadi yang kuat sekali sunnahnya potong jari kanan dahulu. Pilihlah jari-jari mana boleh. Kerana jari-jari ni ada tugas masing-masing. Betul tak? Soalan seterusnya. Terangkan pasal Wahabi. Berana boleh terjerumus dalam Wahabi ni? Wahabi ni satu golongan yang satu firqah dia panggil. Yang berasal daripada pengikut-pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Muhammad bin Abdul Wahhab ini dia ni mengaku bermazhab Hambali, mengikut pandangan ulama Hambali. Tapi Wahabi yang sekarang ini tidak ikut mana-mana. Dia panggil ikut nafsu saja. Kerana kita boleh tengok ikut nafsu. Sampai satu masa dikatakan Imam Nawawi orang yang sesat dalam satu kes. Kes yang lain diguna kata Imam Nawawi menjadi dalil. Jadi dia panggil nafsu sajalah. Sebab imam kalau mazhab Hambali tak baca kunut. Mazhab Wahabi ni pun tak baca kunut. Kita Syafi'i baca kunut. Tapi apa beza Hambali dengan Wahabi? Hambali tak baca kunut, dia tidak mencela kita yang baca kunut. Wahabi tak baca kunut tapi menyesatkan orang baca kunut. Ini bahaya golongan yang suka mengkafirkan orang Islam dan menolak ulama-ulama, walaupun ulama besar sekalipun kalau tak sependapat dengan dia rasa dia lebih tahu pada ulama. Jadi satu golongan yang berbahaya yang tidak seharusnya kita ikut. Yang kita ikut ahli sunnah wal jamaah. Tak usah ikut dah pecahan-pecahan pelik-pelik lagu ni. Ngarut-ngarut banyak. Yang mentubuhkan Tuhan duduk atas langit. Sebelum buat langit Tuhan duduk atas benda. Tak tika ke mana dah tahu. Tuhan ni ada tangan, ada kaki apa semua. Macam-macam lah ni ustaz-ustaz ni. Jadi jangan, walau ustaz sekalipun kalau dah sesat dalam api neraka belaka. Hati-hati. Soalan seterusnya. Macam mana nak istiqamah dalam buat kebajikan? Kerana saya kurang istiqamah. Istiqamah itu adalah kurnia Allah. Maka minta dengan tuang dia. Barang payah minta dengan tuang. Doa sama minta istiqamah. Ya muqallibal qalbi, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi. Ala dinik wa ala ta'atik. Ya Allah, Engkau lah Tuhan yang menjadikan manusia itu hatinya sekejap situ, sekejap sini, kelung-kelek. Dulu berisi dagang, lain ni berisi lemak. Dulu berahi capati, lain ni berahi roti payang. Lain apa kan? Dulu berahi haji bayar, lain ni berahi kurung ketau. Faham? Dulu berahi jibak tudung bawah, lain ni tudung khisi. Mesti mau. Faham lagi? Dulu berahi ke kakak mak sulung, mak long hang. Lain ni dak balas dak mak long, baik dengan adik su pula dah. Faham? Tu nak mesti tak hati. Tak. Jangan naklah kau tetapkan hati aku ni ala dinik atas agama. Wa ala ta'ati atas buat perkara taat biar istiqamah. Minta dulu. Yang kedua, kita latih diri kita ini buat jadual. Lepas tu anak kita buat jadual. Mula-mula terabur buku bawa semua, nyanyi budak je satu bawa semua, belok belakang-belakang. Buat jadual. Ikut jadual. Kita latih untuk patuh jadual. Ni masa ni aku kena berzikir kejap. Masa ni aku kena baca doa sikit. Masa ni aku kena baca Quran walaupun dua lah. Dan berkawanlah dengan orang-orang soleh. Kawan orang soleh. Kita minat bela kucing, kawan orang bela anjing tu. Jadi lagi kita minat kitten, minat kucing, bela kena ada orang yang suka kucing juga baru dapat info-info tentang anak kucing, tentang makanan, tentang virus kucing dan sebagainya. Betul tak? Jadi kita kena dengan orang-orang yang soleh, orang yang suka, yang sudah istiqamah, dijadikan kawan dan sahabat. Larangan puasa di Syakban. Sedangkan ada hadis mengatakan Rasulullah puasa penuh bulan Syakban. Adakah boleh orang dalam haid berwuduk? Dalam mazhab Syafi'i diharamkan puasa lepas pada separuh Syakban. Melainkan orang yang sentiasa puasa seperti Senin Khamis atau orang yang ada qadha. Okey? Kerana ada hadis idza intasafa min Sya'ban fala tasumu. Apabila Sya'ban itu sudah sampai separuh, jangan lagi kamu berpuasa. Kenapa? Supaya kita berehat sekejap sebelum masuknya Ramadan.
Kemudian hari Nabi puasa bulan Ramadan Syaban penuh, tidak puasa penuh bulan Syaban. Hanya satu saja Nabi puasa penuh, iaitu puasa Ramadan. Adakah boleh orang yang haid mengambil wuduk? Boleh dan tidak boleh. Bila bolehnya orang haid yang mengambil wuduk itu? Dia bukan niat beribadah, bukan niat mengangkat hadas. Kenapa? Kerana dia berhadas. Kakak ada hadas? Tak. Dia niat apa? Niat wuduk saja. Dia niat menyejukkan badan. Dia niat bersuci saja. Okey? Atau niat membersihkan diri. Boleh. Dia tak boleh niat beribadah kerana dia dalam keadaan dilarang beribadah. Antaranya yang dilarang berwuduk. Dan niat mengangkat hadas tak boleh kerana hadas ni masih ada. Mana tu kakak? Makin niat tabarruk, niat baya sejuk badan, niat bersih badan, boleh. Atau nawaitul wudu, aku niat berwuduk saja. Ada ulama kata boleh. 3 soalan sebelum habis. Sebelum habis. 2 lagi soalan sebelum balik. Saya orang muda, suka melakukan perbuatan mengeluarkan mani. Apakah solution nak menghentikan? Biarlah dia tanya. So malulah tanya. Orang muda ada syahwat, tunaikan syahwat sendiri. Dia nikah dengan tangan dia. Ada satu hadis dhaif. La'anallahu man nakaha biyadi. Allah Taala laknat orang yang nikah dengan tangannya. Tapi tidak kuat hadis ini. Sebab tu berlaku khilaf dah. Jadi obat dia ialah berkahwin. Orang puang berkahwin, orang laki-laki pun berkahwin. Okey? Nabi kata ya ma'asyara syabab, wahai orang-orang muda, laki-laki atau perempuan. Man istata' minkumul ba'ah. Siapa di kalangan kamu kalau laki-laki mampu menyediakan makan minum anak orang, maka fal yatazawwaj, berkahwin dah. Kalau kamu perempuan, kamu sudah bersedia untuk menjadi isteri orang, tak? Maka berkahwin juga. Tu obat orang muda-muda. Sebab apa Nabi kata orang muda? Sebab keutamaan, kelebihan orang muda. Dan orang tua, orang tua nikah juga. Tapi nak rayak, orang muda lebih baik nikah muda. Orang tua nak nikah belaka, tu laki kita ada di rumah tu, nak nikah tu tak berani ke kita je. Faham tak? Betul tak? Penyakit dia sama saja. Betul tak? Nak belaka dah. Cuma bila orang muda ini lebih baik. Kenapa? Apa saja kehidupan dalam dunia, bernikah, berumah tangga, bekerja, hobi, memancing, berenang, panjat gunung, sokang, olahraga, main bola. Orang muda ke suka? Orang tua. Orang muda, sebab dia ada tenaga. Betul tak? Cari dunia pun orang muda gagah. Cari akhirat pun orang muda gagah. Kekuatan dia lebih. Betul tak? Nafsu lebih lagi. Perempuan muda, nafsu. Perempuan yang sudah haid, tidak elok dibiarkan lama kosong rahimnya daripada mani. Itu masalah. Batu orang perempuan bila dah haid dah, dia afdal berkahwin. Allah jadikan kerja dalaman tubuh dia tu. Bila datang haid, mana dia bersedia untuk disetubuh, maka direalisasikan dengan tasyrik nikah. Faham lagi? Sebab tu bila sudah haid lama dah jadi gelewak, jadi gedik, jadi gedek punggung macam-macam peseng. Faham apa? Pasal dia patut nikah dah 21. Dia haid umur 14. Sudah 7 tahun haid, menerima jima, tak ada. Tu jadi masalah. Faham? Tuhan buat tabiat gitu. Orang lelaki lagi. Nampak? Gitu kau. Tu yang kedor tu macam-macam ni dalam YouTube. Tak? Bunuh-bunuh. Masa kecil tak ada lagi. Besar-besar. Masa kita kecil, apa umur 6 tahun, lelaki umur 7. Apa umur 10, lelaki umur 11. Ada. Belum install lagi application syahwat. Faham tak? Bila kita masuk 13, 15, puan 14, ada satu app namanya Syahwah. Install, dia loading, ting, masuk dalam lepas.
Tu jadi porong tu kedok tu tindih tu ni khabar tu macam-macam pesing. Betul tak? Hok dalam larok ketah cara dalam larok ketah. Hok dalam hotel dengan dalam hotel. Faham tak ke? Benda sama tak? Benda sama. Hok nikah dah, benda sama tak? Nafsu tu dia tak? Tak imam tak hilang. Faham tak ke? Ke lain? Sama. Tak? Halal, haram. Nikah awal dah. Nikah awal. Ni 40 dah nikah lagi. Ni anak orang nak dah ambil 50 dah. Jangan kata gitu. Jangan duduk seorang. Beruk pun ada bini. Bang. Pokok ada tak jatah tina? Ada. Batu suruh nikah. Pokok nikah, kera nikah, kucing nikah, anjing nikah. Ulat bulu nikah. Kita duduk seorang. Nyanyi ke dia. Betul tak? Tu obat dia. Nikah. Sudah ada suami tapi berkawan bebas dengan laki-laki. Itu perempuan yang tidak baik. Dia berni, dia bukan Islam ni, dia nak tak boleh belaka. Dia tak boleh bebas. Maksud bebas tak boleh lampak pagar. Islam ni pagar. Bang, agama syariat ni pagar. Boleh ada masanya nak bercakap hal-hal yang diharukan syarak boleh. Jangan lompat pagar. Maksudnya jangan lebih pada hak syarak. Sebaik-baik perempuan itu duduklah rumah. Wa qarna fi buyutikun. Hei kaum perempuan, kalau kamu nak yang terbaik, banyak duduk dalam rumah. Kita puang ini zaman tu bik luar orang tu tak? Gedik situ, gelek situ, nopak situ. Pergi mandi air terjun lah apalah, macam-macam perempuan-perempuan ni. Duduk air terjun tu ambil selfie ramai, baju basah. Nampak tak betul tubuh? Penuh dalam Facebook. Dosa itu perempuan-perempuan jahat. Tunjuk punggung kau orang, pungi kau orang, tunjuk putih kau orang, selok kain macam-macam peseng. Kau lengan pendek, kau lengan sekerak. Pinggang saya 36, baju saya 27. Panak toh baju. Tubik pusat sembong. Faham lagi. Dulu gitu orang Yahudi. Orang Yahudi, orang Jepun, ni orang anak Haji Mang, anak Haji Deng. Betul tak? Dia nak seksi, nak gelewak, nak gedik, nikah. Nikah. Betul tak? Nikah tak apa, nak gurau lanyang bulat tak apa. Khabar tatuk lelaki, duk kukunya kepala tuk lelaki. Tak ada masalah lakimu. Faham lagi? Main bagi petang tak apa. Kita main gusti pula. Apa main gusti, main kera. Main kera, main cakap pula. Dah orang dah tidur je. Bangun tidur berawak main tu pula. Mana? Polisentri duk lama bergambar. Tak apa lah. Betul tak? Tengok ni dalam medsos dia panggil. Dulu sos lah cicah jepuk sos. Dalam media sosial. Betul tak? Tunjuk gambar kopek tunjuk orang. Dia pakai baju ketat nampak betul kopek. Belah kat ni. Kita dia pagi tu. Lambat jawab soalan. Dosa tak? Dosa. Tunjukkan lakimu lagi. Kau anda bersuara nak ke berapa pun. Tunjukkan lakimu lagi. Betul tak? Untuk berseronok cara Allah redha. Ni Allah murka, Allah laknat. Ni umat kita mak. Kawan orang lelaki tu, kawan orang lelaki. Padahal lelaki dia ada dah. Itu perempuan durjana dia panggil. Hak laki gatal dia kok. Laki gatal supaya gaul dengan orang. Laki dia tukang gatal. Bini jadi penyanyi, laki dia tukang gatal. Bini dia nak pergi joget mana tu, laki dia tukang gatal. Bini dia masuk tandingan renang. Bini dia pandai berenang kan. Laki gatal pakai spender bini ni. Tu bukan laki tu, buruk saksidi. Boleh tak kita selawat masa rakaat atau sujud? Itu bukan tempat dia. Tempat kita selawat dalam tahiyat. Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi siapa yang tersalah selawat di dalam rakaat sujud, tidak batal pun semayangnya. Okey? Selawat awal waktu selepas berapa minit solat awal waktu selepas berapa minit azan, atau tunggu imam kadang-kadang lambat hingga 20 minit di rumah bukan di masjid.
Biasa tak tahan lama wudu, atau kita solat dulu berimam dengan anak-anak perempuan kerana imam di rumah ada masalah kesihatan menyebabkan lambat untuk solat. Baik. Lepas pada kita masuk waktu, berapa minit kena tunggu? Gini, sekurang-kurangnya dapat tunaikan 4 rakaat semayang ringkas. Contoh 4 rakaat ini 5 minit semayang cepat, maka afdalah 5 minit selepas masuk waktu semayang didirikan. Dah imam lambat, imam 10 minit baru mari. Kalaulah maknanya qaryah itu menetapkan 10 minit supaya senang orang maknanya membahagikan masa, maka kita kena taat 10 minit tu. Kecuali orang yang uzur, dia tunggu 10 minit tu kecing dia, maka dia boleh semayang dulu. Kalau dia semayang seorang dulu, sah. Kemudian bila ada imam, dia boleh semayang sekali lagi, sunat berjamaah. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir.